Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak Nawakid sekalian? Syukur Alhamdulillah kerana kita dapat berjumpa lagi pada kali ini. Pada hari ini 27 bulan 1 2021. Okay, saya harap semua telah bersedia untuk mulakan sesi PDPR pada hari ini. Okay, walaupun kamu di rumah, cikgu di rumah juga. Tapi Alhamdulillah kerana kita dapat berjumpa untuk kali kedua ini. Baik, anak-anak Nawakid semua, kita teruskan dengan tajuk pelajaran kita pada hari ini iaitu mengenai pembentukan negara Malaysia. Tapi sebelum tu saya nak kamu ingat kembali PBD. PBD ni memang tidak larilah daripada ingatan saya pada kamu semua pada setiap kali belajar. Iaitu TP1, TP2, TP3. Okey, seterusnya ingatan saya juga kepada kamu ini etos sekolah, SSBC, selamat, sihat, bersih dan ceria. Okay, bertepatan dengan sekarang kita berada dalam keadaan suasana PKP. Okay, sekiranya kita tidak ada urusan di luar sana, tak perlulah kita keluar agar kita dapat jaga kita selamat daripada COVID-19. InsyaAllah. Baik, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat mengetahui dan memahami sejarah negara Malaysia. Dari segi kejayaan, kriteria kejayaan, saya dapat mana kamulah. Menyatakan sebab-sebab pembentukan Malaysia. Menyatakan perasaan saya sebagai rakyat Malaysia, menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, gambar ni adalah gambar rakyat Malaysia. Jadi tajuk ni kita nak tahu macam mana sejarah bermulanya pembentukan negara Malaysia. Okey, kita pergi ke tajuk seterusnya iaitu sebab-sebab pembentukan Malaysia. Okey, kita kena tahu apa yang menyebabkan Tunku Abdul Rahman tu nak sangat membentuk Malaysia ni menjadikan sebuah negara. Pada ketika itu adalah Tanah Melayu lah. Okey, yang pertama adalah untuk menjamin keselamatan negara. Okey, di mana pada ketika itu Singapura dan Sarawak ni menghadapi ancaman komunis. Okey, yang kedua pihak komunis ni berusaha menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis dengan tujuan untuk menyebarkan pengaruh mereka. Yang ketiga, Persekutuan Tanah Melayu telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis. Okey. Jadi itulah sebab yang pertama untuk menjamin keselamatan negara. Okey, yang kedua, memajukan sosial ekonomi. Okey, di mana pada masa itu banyaklah barang-barangan tempatan yang dapat dihasilkan. Jadi yang pertama meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan. Yang kedua menarik pelabur luar. Yang ketiga memajukan taraf ekonomi, taraf hidup rakyat lah. Sebagaimana yang kita nikmati sekarang. Okey. Yang ketiga, sebab-sebab pembentukan Malaysia yang ketiga ialah mencapai keseimbangan kaum. Kita sedia maklum negara kita ni di Tanah Melayu ni ada pelbagai kaum, Cina, India, Melayu, Kadazan dan sebagainya. Jadi bila terbentuknya negara Malaysia ni dia akan beri keseimbangan maknanya dari segi ekonomi, taraf hidup dan sebagainya. Okey, kamu dah tahu kan sebab-sebab pembentukan Malaysia? Ada 3, 1, 2, 3. Jadi aksi kita yang pertama tadi ialah saya dapat menyatakan sebab-sebab pembentukan Malaysia. Okey, tengok gambar dua orang ni. Ada dua orang murid saya lah ni, dalam slide saya ni. Tapi tahun 6, Nawakid ni saya ada 30 orang. Saya harap semua dapat ikutlah. Kalau ikut yang minggu lepas, hanya 28 orang saja yang jawab saya punya Google Form tu. Ni 3 orang tak ada. 2 orang tak ada. Jadi saya harap pada kali ini semua dapat ikuti dan jawab Google Form saya. Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita semua rakyat Malaysia, di sini saya nak tengok. Saya nak kamu nyatakan perasaan kamu terhadap pembentukan Malaysia. Contoh yang sebegini ialah saya merasa bangga. Bangga kerana menjadi rakyat Malaysia. Okey. Baik, untuk aktiviti seterusnya ialah yang pertama saya nak minta kamu salin nota yang sebegini tadi dalam buku tulis sejarah. Okey, kita tahu aksi yang pertama ialah sebab-sebab pembentukan Malaysia. Saya dapat menyatakan sebab-sebab pembentukan Malaysia. Aksi yang kedua ialah saya dapat menyatakan perasaan saya terhadap pembentukan Malaysia. Kalau aksi yang ketiga, saya dapat menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Berdasarkan dalam buku teks, kamu tolong senaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Okay, untuk yang kedua, bila dah salin nota semua dan sebagainya ataupun tak nak salin lagi, sila jawab soalan ataupun latihan yang saya sertakan melalui Google Form. Selepas kamu lihat video inilah. Cuma ingatan saya pada semua,
pada ibu-ibu, pada ayah-ayah yang bantu anak-anak di rumah, tak perlulah nyatakan saya siap-siap kerja sejarah ni. Sebab saya tahu ramai kadang-kadang keliru dengan kerja subjek lain. Jadi tak perlu nyatakan dalam grup tu sebab data yang saya dapat terus kepada saya. Okey, sebagaimana saya nyatakan minggu lepas, 3 orang tidak dapat. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada masalah. Okey. 3 orang tak jawab Google Form saya pada minggu lepas. Jadi saya harap pada kali ini semua murid NAOKED dapat menjawab Google Form tersebut. Lambat tak apa, janji jawab. Kita tahu, saya sedia maklum, ada di kalangan ibu bapa kita ni yang bekerja, mungkin lewat gadget ataupun handphone daripada masing-masing. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua ibu bapa NAOKED yang beri kerjasama yang baiklah selama kita ber-PDR ini. Kita tahu bila masa lagi sekolah dibuka, tak tahu bila lagi bersemuka dengan anak-anak. Okey. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada semua kerana berjaya belajar pada hari ini. Okey, ingatan saya pada semua, saya harap semua murid NAOKED dapat belajar bagi semua subjek yang kita masukkan dalam jadual PDPR pada kali ini. Okey, hanya setakat ini saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.